Kita mulakan dengan zikir munajat ini. Saya harap semua boleh tumpu apabila kita berzikir munajat ini, sebab sebahagian besarnya dia ada makna dia, hayatilah makna itu. Kalau masa doa, mohonlah dengan penuh bersungguh-sungguh, tulus ikhlas kepada Allah. Okey. Seperti biasa, kita mulakan zikir munajat kita dengan istighfar 3 kali. Kemudian kita baca Al-Fatihah, Ummul Kitab, dan seterusnya kita munajatlah daripada muka surat awal sampai insya-Allah sampai habis. Okay. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي الله الله حي الله الله حي
Allahu Allah Hayy, 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 Ya Qayyum 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 Allah Hayyul Daim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asma'ul Husna. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, wahai yang Maha Pengampun, wahai Maha Penerima Taubat, wahai yang Maha Suci, yang Maha Agung, maafkanlah kami ya Allah, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq, 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 Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq. Wahai Allah yang Maha Pemilik dan Maha Pemberi cahaya, yang Maha Pemberi petunjuk, yang Maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta ma'rifatmu ke dalam hati kami. Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Fattah. Wahai Allah yang Maha Pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut namamu. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Wahai Allah yang Maha Pemelihara lagi Maha Pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u. Wahai Allah yang Maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abadi-Mu sejati. Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid. 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 Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid.
Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat, agar kami benar-benar mengenali dan mentaatimu. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan, agar kami menjunjung segala titah perintahmu. Berilah perhatianmu dan kasih sayangmu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Tuhan kami. Layakkanlah kami, ya Allah, menjadi golongan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Salawat syifa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta Rabbuna, la ilaha illa anta khalaqtana, wa nahnu ibaduka, wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na, na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u ni'matika alaina, wa nabu'u laka bidunubina, faghfir lana, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami, dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, ya Allah. Maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya
وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada amalan kami daripada riya. Ya Allah, sucikanlah lidah-lidah kami daripada berdusta dan sucikanlah mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripadamu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami ke pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Doa Rabbana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. ووثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentang-Mu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agama-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma adhilla syirka wal musyrikin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli waqt. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum
وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب يا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, ampunilah kami kaum mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami dan menangkanlah kami ke atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakan Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakan syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bunda-bunda yang dikasihi dan rakan-rakan di sana juga yang dikasihi, syukur alhamdulillah dapat lagi kita pada hari ini sama-sama berada di dalam majlis ini dengan satu tujuan, iaitulah untuk menghayati, untuk mengetahui dengan lebih dekat, iaitu tafsiran ayat-ayat lazim. Tafsiran ayat-ayat lazim. Kenapa kita kata ayat-ayat lazim? Iaitu ayat-ayat surah-surah yang lazim kita baca di dalam sembahyang kita. Kerana kita nak apa yang kita ucapkan, apa yang kita sebut dalam sembahyang tu, kita dapat menghayatinya, kita faham bila kita baca. Walaupun kita kata ayat itu pendek, contohnya ayat yang popular pada kita ialah apa? Qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Sebab kita selalu baca bila kita sunat kan. Kadang-kadang kalau kalut yang fardu kita guna juga itu. Jadi kita naklah sekurang-kurangnya kita dapat menghayati, dapat kita faham bila kita baca tu. Kita tahu apa dia isi dia, apa yang kita patut tadabbur dalam ayat-ayat itu. Jadi ayat kita hari ini ayat apa? Al-Asr. 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 Sebelum ni ayat apa? Kita baca dulu ayat apa? Sebelum ayat wal-asrin. At-takatsur. 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 Takasara ya takasaru. At-takatsur. Apa makna takatsur? Megah. 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 Megah dengan apa? Harta. Anak. Bermegah-megah dengan banyak harta, bermegah-megah dengan banyak anak, bermegah-megah dengan ramai pengikut, bermegah-megah dengan pangkat, dengan kedudukan semua. Itu makna at-takatsur. Jadi di awal ayat dah Allah dah memberi ingatan kepada kita supaya kita jangan kita lalai. Jangan kita lalai dengan benda-benda itu semua, dengan perkara yang disebut tadi tu. Lalai dengan apa? Harta.
lalai dengan harta benda. Kata kawan kita, jangan bagi jadi harta tu jadi hamba kita. Biar harta tu jadi hamba kita, kan? Biar harta tu jadi hamba kita. Kita jangan lalai sebab kita punya goal, kita punya matlamat kita ialah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui inilah semua, melalui harta, melalui apa ni semua ni yang kita akan mendapat ganjaran-ganjaran daripada harta yang kita ada, yang mana kita infakkan, kita sedekahkan, kita korbankan untuk tujuan-tujuan yang baik. Okey, sekarang kita pergi kepada surah Wal-Asr. 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 Nah, dia ni. Saya nak baca daripada kitab ni. Sebab apa ni? Untuk kawan-kawan kita yang belajar bahasa Arab, maknanya simple perkataan di sini boleh tangkap lah kan. Ya, bagaimana pula dah? Okey. Allahu Akbar. Wal asri. Wal asri. Apa makna as? Masih. Kat tu je. Start kat tu je. Allah bersumpah. Allah bersumpah. Allah bersumpah. Wal asri, demi masa. Demi masa. Tapi ada ulama mentafsirkan lagi ataupun menyatakan wal asr bukan saja makna masa, tapi ada ulama mengatakan wal asri ini dimaksudkan dengan demi waktu asar. Waktu asar. Khusus untuk asar. Waktu asar ni adalah waktu yang sangat penting kan? Waktu yang sangat penting, yang sangat sampai dikatakan solat asar tu as-salatul wusta, ada disebut as-salatul wusta yang duduk di pertengahan. Salatul wusta. Wal asri tu, wal asri. Wal asri. Di sini ada lagi tafsiran, kalau kita selalu dengar, kalau saya buka tafsir ni, itulah daripada ahli tafsir yang nama Qatadah, yang namanya Muqatil, selalu disebut tu ahli tafsir ni. Qatadah mentafsirkan al-asri ni apa dia? Dengar orang bahasa Arab. Sini pada ni benda-benda belajar bahasa Arab mau ni. Huwa, apa dia ta'rif al-asri dibawa oleh Qatadah. Huwa akhiru sa'atin min sa'atin nahar. Kan senang. Itulah masa akhir, masa daripada masa-masa siang. Memanglah asar tu akhir dah kan. Kita jumpa dulu waktu pagi, subuh, betul kita jumpa waktu zuhur, tengah hari, asar. Dia takrifkan di sini Qatadah kata al-as wal asri. Asr adalah kita sebut kata demi masa aja. Kita tengok dalam tafsir tu, dalam apa ni, dalam makna Quran kita tu terjemahan demi masa, tak ada ditafsirkan yang lain-lain. Tapi di sini Qatadah kata akhiru sa'atin min sa'atin nahar. Ada yang mengatakan dia adalah qasamun bi salatil asr. Itu di Allah Allah sumpah dengan waktu asar. Selalunya sumpah ni kita belajar dah banyak dah sumpah sebelum ni, ayat-ayat yang ada sumpah kan.
Macam walaili iza yaghsha, walaili itu sumpah demi malam. Wadduha walaili iza saja, sumpah dengan waktu duha, sumpah. Apa tujuan sumpah? Apa tujuan sumpah? Allah sumpah di dalam Al-Quran. Allah sumpah di sini dengan makhluk Allah, iaitu wal asri, waktu asar, ataupun kita tahu waktu akhir hari, akhirus sa'ah min sa'atin nahar. Allah sumpah dengan solat asar. Nah, apa tujuan sumpah? Kalau kita pun sumpah, kita kata Wallahi pun kita sumpah tu kita buat apa? Menguatkan. Kita nak kata apa tu? Nak menguatkan. Mana pengakuan kita ke apa ke nak menguatkan. Wallahi saya tak buat benda tu. Saya tak buat benda tu. Tu sumpah nak kuatkan itu. Macam itulah juga makna di dalam ayat-ayat Al-Quran ini nak menyatakan betul-betul sungguh benda tu. Wal asri. Jadi di sini dikatakan sumpah dengan waktu asar. Itulah dia adalah wusta, iaitu salatul wusta. Sebab apa? Salat wusta ni afdalus salawat, seafdal semayang waktu asar. Kemudian selain daripada itu dimaknakan wal asri itu juga ialah apa makna dia? Iaitulah Allah bersumpah qasamun bi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qasam makna sumpah. Qasam. Sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asri itu dimaksudkan di situ ialah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi. Itulah masa mana zaman Nabi? Zaman itulah daripada Nabi lahir, kemudian selepas itu dia dilantik sebagai Nabi kan? Dilantik sebagai Rasul sebagai Nabi. Itu makna dikatakan sebagai qasam, makna disumpah dengan zaman Nabi SAW. Bi asrin Nabi SAW. Kerana apa? Li fadlihi. Kerana kelebihannya zaman Nabi itu. Kerana apa ada kelebihannya zaman Nabi? Sebab ada tajdid an-nubuwah. Maknanya kenabian tu seolah nak diperbarukan. Kalau kita tengok kan, Nabi Adam, Idris, Nuh, lepas Nabi Nuh, lepas pengikut dia tak nak ikut dia pun minta kepada Allah, minta Allah buatlah apa-apa kat umat dia ni. Allah pun tenggelamkan, habis tinggal yang dalam kapal tu saja kan, habis. Maka datang Nabi baru kan, datang Nabi baru selepas tu. Tajdid tu makna tajdid dan nubuwah. Dan juga dimaknakan dengan Rabbul Asri, iaitulah demi Tuhan bagi masa. Maknanya semua itu tidak berlawanan. Maknanya semua yang dimaksudkan dengan tafsir para ulama tu mana tidak berlawanan antara satu sama lain. Dan selepas itu kita lihat Allah kata innal insana lafi khusr. Jadi rupa-rupanya Allah bersumpah di sini dengan demi masa pada zaman Nabi, demi waktu asar. Kan kita kata dia boleh ditafsirkan begitu. Demi waktu asar, demi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi apa lagi yang dikehendaki oleh makna di sini. Maka innal insana lafi khusr. Maksud dia apa tu? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Innal insana. Sesungguhnya. Kita jumpa inna di mana, tak payahlah cari kamus dah. Kita dengar banyak kali dah. Innaka, annaka,
Hamzah di bawah ke hamzah di atas ke, maknanya sesungguhnya. Jadi Allah nak menguatkan. Nak menguatkan. Kalau dia Bawa dengan sumpah, dibawa lagi dengan dalam ayat itu ada inna, iaitu dipanggilkan huruf taukid. Taukid emphasize, nak menguatkan, nak menguatkan ayat tadi. Kalau dia kata awal ayat ni salah. kalau Allah hanya sebut kata al-insanu fi khusr, dia letak inna, tak apa kuatlah ayat tu. Ni innal insana lafi khusr. Dimulakan dengan qasam, dengan sumpah, kena dikuatkan pula ayat tu dengan adanya ada tu taukid, itulah inna. Ayat boleh faham ya, al-insan fi khusr, manusia dalam kerugian, tanpa ada inna. Tapi bila ada inna tu, itulah dia. Maknanya untuk menguatkan lagi. Jadi Allah bawa sumpah di awal nak menguatkan ayat inilah, nak menguatkan ayat ini. Macam kita duk dengar dalam ayat-ayat lain juga. Apa dia di ayat apa lagi yang ada macam ni? Kalau awal ayat dia in ni Ustazah ya, kalau awal ayat. Awal ya, kalau awal ayat hamzah dia di bawah. Hamzah dia di bawah. Kalau tengah ayat hamzah dia ke atas. Anna kan, jadi anna. Tapi maknanya sama. Maknanya sama. Sama makna dia. Ya. Innal insana lafi khusr. Kemudian kita lihat innal insana lafi khusr. Kita lihat itulah Innal sesungguhnya. Innal insana. Ayat ini kita tengok sangat ringkas. Sangat ringkas. 3 aja ayat dia. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kalau kita tengok insan, perkataan insan satu tu adalah mufrad, dia makna singular lah. Plural dia apa? An-nas. Yang kita baca qul a'udzu birabbin nas. An-nas tu adalah plural kepada insan. Tapi dikehendak di sini bukan seorang manusia. Mana atas nama jenis manusia tu, siapa pun jenis manusia ni, mereka itu berada di dalam keadaan khus, di dalam kerugian, berada dalam kerugian. Semua berada dalam kerugian. Sekejap lagi baru ditarik illa kan, dengan perkataan illa. Wal asri innal insana lafi khusr. Manusia tu, semua manusia lah berada dalam kerugian. Semua manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Perkataan insan dalam ayat ni mana jenis manusia, bukan kata seorang manusia, siapa sajalah, mana siapa saja yang dia itu manusia, maksudnya gitu. Semuanya mereka itu akan berada di dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Khusr, mana kita naklah ambil faham. Mana kalau kita yang betul minat kepada Al-Quran ini, mana kita kena ambil kesempatan ni. Kita duk jumpa banyak dah. Inna ke insan ke kita jumpa dah. Kita tahu dah makna dia. Mungkin khusrin dalam ayat ni, khusrin kita tak tahu makna kita pegang di ayat tu. Khusrin makna rugi. Semua manusia ini berada dalam kerugian. Khasirin. Mungkin dalam ayat lain kita jumpa ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Sebab apa? Adalah sebab dia melalaikan. Tak ingat kepada Allah. Lalai daripada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalai daripada melakukan perkara-perkara yang baik sementara masih ada di dunia ini. Innal insana lafi khusr. Ada pendapat ahli tafsir, al-insan di situ, iaitu dia merujuk kepada golongan tertentu.
yang ada pada zaman Nabi itu. Kita tahu Quran ni turun pada zaman Nabi. Kebanyakan apa peristiwa sebab turunnya ayat pun sebab apa yang berlaku pada zaman Nabi itu. Dia tak turun sekaligus Al-Quran ni. Yang turun sekaligus apa? Yang turun sekaligus daripada Allah, wahyu. Itulah untuk kitab Taurat, Zabur, Injil. Semua tu sekaligus. Tapi Al-Quran istimewa diturunkan mengikut peristiwa lah. Apa-apa yang ni. Sebab yang mesti sebab dia. Kan? Jadi apa ni dikatakan di sini bahawa apa ni dirojokkan kepada golongan tertentu. Siapa golongan tertentu tu? Golongan tertentu yang ada pada zaman Nabi itu, itulah golongan mereka yang selalu lawan Nabi. Siapa yang selalu lawan Tak kira lah munafik ke, orang syirik ke. Nabi yang terkenal, itulah seperti apa ni masyarakat pada masa itu yang ada apa Al-Walid bin Mughirah. Kita biasa dengar ni. Kita biasa dengar As bin Wa'il. Kita biasa dengar Abu Jahal kan. Tu maknanya dimaksudkan kepada golongan itu. Manusia-manusia itulah yang sentiasa dalam kerugian. Kata setengah ulama tafsir ditujukan kepada sekumpulan khas orang yang ada di zaman Rasulullah, iaitulah nama-nama seperti yang mereka yang disebutkan tadi. Sementara itu ada yang mengatakan perkataan apa ni insan tu kata nama itu nama ismul jins, nama jenis, atau jenis yang kita sebut tadi jenis manusia, menunjukkan kepada jenis yang berbentuk umum kerana ia menerima pengecualian. Ismul jin. Ismul jin. Jenis, bukan jin jenis. Jadi maknanya semua yang disebut tadi secara umum semua manusia ataupun yang dikehendaki manusia-manusia yang tertentu yang ada pada zaman Rasulullah tu, yang selalu melawan ingkar Rasulullah tu, yang selalu apa ni membuat perkara-perkara yang menyakiti Rasulullah, apa-apa ni, itu maknanya fi khusrin, mereka itu dalam kerugian. Kemudian kita lihat ayat apa? Illal ladzina amanu. Perkataan illa banyak di dalam Quran. Illa mana kecuali, melainkan, mana dia illa. Jadi kalau kita kata tadi semua manusia dalam kerugian, semua kata ada yang tak rugi, melainkan ini ada pengecualiannya. Kita dapat lihat di sini, kita boleh kira siapa yang tidak rugi itu siapa? Illal ladzina amanu. Melainkan orang yang beriman. Kita ambil satu-satu. Itulah orang-orang yang beriman. Kita pergi kepada iman ni ada apa rukun dia ada apa 6 kan? Rukun iman. Mana kita melakukan dengan sebaik-baiknya ke-6 rukun iman itu. Kita percaya kepada Allah. Percaya kepada Rasul. Percaya dalam arti kata sebenarnya. Bukan percaya seperti orang munafik. Orang munafik mulut saja tapi hati tak. Mulut saja tapi hati tak. Pura-pura saja. Ataupun dia mulut saja. Mulut saja. Bukan main manis. Tapi amalan tak buat langsung. Amalan tak ada. Mayang tak, puasa tak. Dan buat pula perkara-perkara yang apa ni, yang muka macam kita kata mengumpat, keji, apa ni, caci orang ni. Itu maknanya tidak sebenar-benar beriman, tidak sebenar-benar beriman. Kalau kita tengok dalam soal yang kecil saja, contohnya Allah kata la yu'minu billahi wal yaum man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan fal yukrim jarahu,
hendaklah dia memuliakan jiran dia. Tengok, muliakan jiran tu. Untuk mendapat kesempurnaan iman, kita kena muliakan jiran. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Lagi Nabi kata, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia falyaqul khairan, cakap yang baik-baik. Tak boleh ke cakap yang baik-baik? Ni kalau saya cakap dah laga akan ni cakap yang apa ni, yang boleh menyentuh hati orang kan. Falyaqul khairan, mana sebut yang baik. Aw liyasmut, kalau tak boleh sebut yang baik, duk diam cukup. Diam lagi baik. Jangan banyak-banyak mulut. Banyak mulut ni kita lah. Kita orang perempuan ni terkenal lah dengan banyak mulut. Azam, janganlah jadi banyak mulut. Kita minta kepada Allah, ya Allah, janganlah jadi aku orang yang banyak mulut. Bukan banyak mulut 1, 2, 3, 4, 5. Banyak mulut macam keluar daripada dia. Ramah yang baik tak apa. Jangan ramah sampai ramah sangat-sangat lah. Mana kita faliak, kalau kita sendiri kita rasa, kalau aku buat pelak sekali cakap, mesti tak elok lah. Diam. Tak payah cakap. Tak payah cakap, baik diam. Kata Nabi pun sangat puji kepada orang yang banyak diam ni. Bukan banyak diam sebab dia tak mau campur dengan orang ke macam mana, bukan. Tapi dia nak jaga tu lah. Nak jaga kepribadian yang baik, akhlak yang baik yang dianjurkan oleh Nabi ni. Kata yang baik atau diam saja. Falyaqul khairan aw liyasmut. Begitu. Makna illal ladzina amanu, mereka orang yang beriman. Beriman pun kenalah betul-betul iman kita itu beriman benar-benar dengan rukun iman yang 6 tu, dan kita amalkan apa yang kita faham daripada rukun-rukun itu tadi. Kemudian alladzina amanu wa amilus solihat, dan beramal soleh. Aja sebut amal soleh. Apa dia amal soleh itu? Soleh itu nama orang lah. Tak, soleh itu baik. Kalau orang nama soleh itu orang baik lah kita harap. Jangan jadi toleh. Sebaliknya. Soleh, opposite dia toleh. Toleh itu tak baik ya. Soleh itu baik. Itu sebut baik-baik. Dengan hak soleh itu disebut toleh. Jadi toleh itu ya. Habis kita nak pun kalau perempuan soleha, kalau lelaki soleh. Jadi apa dia amal soleh tu? Kita sepandai je sebab apa dia amal soleh. Amal baik, banyak amal baik kan. Yang macam mana? Amal baik tu yang macam mana? Kata Ibnu Katsir telah menulis satu tafsir besar, itulah tafsir Ibnu Katsir. Ada 10 juzuk. Kalau siapa berupaya boleh belilah. Boleh kita rujuk dalam tafsir tu. Bila kita baca Quran ke apa kan, kita tak tahu penjelasan dia ke apa, kita boleh rujuk ke situ. Barang meh boleh beli ribu-ribu. Ibnu Katsir ni tak sampai 1000 pun. 300 pun tak sampai, 200 lebih ya kan. 10. Ambillah, belilah. Tafsir Ibnu Katsir yang banyak di macam benda dia orang ada tu, tafsir tu, tafsir Abral Asir tu. Boleh juga. Boleh tu menolong. Jangan bila tak tahu apa ni, buat biar situ je. Di sana ada penjelasannya. Sana ada penjelasannya kalau kita tak tahu ya. Tu. Jangan duk simpan situ ya, cantiknya buku tafsir tu banyaknya. Cantik lah duk tang tu. Kita kena ambil. Contohnya katalah pagi tadi kita semayang apa? Semayang sunat. Semayang apa? Fardu yang ada tasbih kat dalam tu. Imam baca suratul apa? Suratul Sajdah, surah Sajdah. Dia baca surah Sajadah pula.
Sajdah tu kita duk pakai tu. Sajdah. Suratul Sajdah dan Suratul Insan. Kan? Cuba sebelum tiap-tiap hari Jumaat tu, sebelum kita baca dulu. Kita tengok dulu makna tu. Supaya akan menimbulkan dalam hati kita ni satu-satu kesedaran. Contoh lah kata. Tawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Ayat Quran tu maksud apa? Tak tahu. Padahalnya senang je. Malaikat maut. Disebut malaikat maut. Tawaffakum malakul maut. Kamu akan diwafatkan, akan dimatikan oleh malaikat maut. Tak rasa takut kan? Gila aku malaikat maut nak ambil. Tawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum, yang diwakilkan. Mewakilkan pada dia. Turja'un. Ingat, kamu akan kembali kepada Allah. Lepas tu kamu akan kembali kepada Allah. Itu yang kita takut. Adakah kita akan kembali begitu sahaja? Kembali dengan kosong-kosong sahaja? Kembali dengan amal yang seciput saja amalan kita. Seciput amalan kita. Padahal hidup lama dah dalam dunia ni. Tak berusaha. Tu yang Allah ingatkan dalam ayat yang sebelum ni kan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu ni dilalaikan oleh perasaan berbangga-bangga, bangga dengan anak, bangga dengan harta, bangga dengan kawan-kawan, bangga, semua bangga sampai kamu mati, sampai kamu ziarah kubur. Tengok Allah tak kata sampai kamu mati. Halusnya bahasa Allah. Sampai kamu ziarah kubur. Ziarah kubur. Mana? Matilah. Sampai itulah kita sedar tengok. Cuba kita kaji diri kita ni. Aku ni macam tu ke ya Allah. Minta Allah jauhkan. Ya Allah bagilah aku sedar ya Allah. Janganlah sampai macam tu ya Allah. Ini amalan aku sikit lagi nak ya Allah. Aku nak pergi jumpa kamu nak pergi berjumpamu dengan keadaan ni ke? Keadaan amalan yang sikit ni dengan keadaan banyak buat dosa apa semua ni. Kita kena calculate kira kita ni kok mana. Itulah yang disebutkan ni. Kita yang tidak rugi ialah yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan yang beramal soleh. Jadi kata Ibnu Katsir, disebut tadi kan, Ibnu Katsir mentafsirkan amal soleh itu apa? Amal soleh ni amal yang kita buat, apa-apa yang kita lakukan mesti menepati dua syarat. Mesti menepati dua syarat ini, iaitu pertama, mesti selari dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Selari dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu yang kita kata, kita tak maulah apa yang Nabi tak buat, apa yang Nabi tegah kita buat. Kita nak lakukan selari dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia buat, kita nak buat macam dia. Kita nak buat macam dia. Itulah yang kita boleh faham daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi yang banyak mengajak kita buat kebaikan, buat ini, buat ikut selari dengan tu. Jangan luar daripada tu. Yang kedua, hendaklah kita lakukan dengan penuh ikhlas, semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah, bukan kerana orang. Kan? Kalau kerana orang kita buat, tu lah kita dapat kerana orang. Dapat apa? Jadi dua syarat ini mesti. Pertama apa? Apa-apa yang kita lakukan amal soleh itu hendaklah selari dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi, apa yang diakui oleh Nabi. Kalau kita kata hadis Rasulullah ni terdiri daripada apa? Kata-kata Rasulullah. Kedua, perbuatan dia. Contohnya macam semayang kan. Kan ada hadis kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu semayanglah seperti mana yang aku semayang. Macam mana kita tak tengok
semayang macam mana? Sahabat-sahabat cerita. Kan sahabat cerita Rasulullah, kalau dia rokok begini, sujud begini. Kita ikutlah. Kita ikut yang itulah. Jangan luar daripada itu. Yang kedua adalah dengan ikhlas. Ya. Ikhlas, dengan tulus ikhlas kita lakukan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ini kita lakukan dengan penuh ikhlas. Okey, pertama, orang yang tidak rugi ialah orang beriman. Kedua ialah apa dia? Orang-orang yang beramal soleh yang menepati dua syarat yang kita sebut tadi. Yang ketiga apa? Watawasau bil haq. Watawasau bil haq. Watawasau bis sabr, yang keempat. Yang ketiga, watawasau bil haq. Itu orang yang berpesan-pesan agar menurut kebenaran, dan berpesan-pesan yang ketiga, yang keempat, berpesan-pesan agar sabar. Maknanya sabar menghadapi segala halangan, sabar menghadapi segala dugaan. Jadi maknanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah orang-orang yang beruntung dan tidak rugi kerana mereka berbuat untuk akhirat. Mana kita buat apa-apa adalah untuk akhirat, bukan kerana siapa, bukan kerana orang, bukan kerana dorongan apa-apa ya. Kesibukan mengurus urusan keduniaan tidak melalaikan mereka daripada menunaikan tanggungjawab akhirat. Kesibukan mengurus urusan keduniaan. Okey, kita menghadapi sekarang. Kita mengurus urusan keduniaan. Mana urusan ini tidak melalaikan kita daripada menunaikan tanggungjawab akhirat. Jangan. Jadi makna kita nak ikut inilah, makna tidak, dunia itu tidak melalaikan kita, tidak langsung melalaikan kita daripada tanggungjawab kita terhadap akhirat. Hati nurani penuh keimanan, manakala panca indera membuktikannya dengan amalan. Jadi hati kita ni penuh ikhlas lillahi ta'ala dan dilakukan oleh panca indera kita. Kita semayang, kita puasa, apa semua tu, panca indera kita yang melakukan amalan itu. Begitu juga terkecuali orang yang sentiasa memberi nasihat kepada orang lain, watawasau bil haq, dengan perkara-perkara yang pasti yang tidak dapat dinafikan lagi, iaitulah apa dia? Beriman kepada Allah dan mengesahkannya. Mana selalu memberi nasihat, mengingatkan supaya beriman dengan Allah dan mengesahkannya. Jangan syirik kepada Allah. Itulah juga pesanan yang dibawa oleh para nabi rasul dulu. Mana itu yang sangat penting. Yang mana kita jaga akidah kita elok-elok, betul-betul. Kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Sesungguhnya kebenaran itu akan berlawan dengan kepalsuan. Kebenaran adalah merangkumi semua kebaikan dan setiap perkara baik yang wajib dilakukan oleh seseorang. Kebaikan itu boleh juga ditarifkan sebagai patuh dan taat kepada Allah. Watawasau bil haq. Patuh dan taat kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Itu juga setengah pendapat ulama mengatakan itu patuh dan taat kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang haram juga itulah sebagai mengingat tentang kebenaran. Watawasau bil haq. Az-Zamakhsyari juga berkata, kebenaran bermaksud semua kebaikan. Kebenaran hak tu makna kebenaran tu, berpesan-pesan dengan kebaikan tu maknanya
ialah semua kebaikan. Apa saja yang yang menunjukkan kepada kebaikan, seperti apa? Tauhidkan Allah, mana kita esakan Allah, taatkan Allah, mengikut kitab-kitab dan Rasul, serta bersikap zuhud terhadap dunia dan suka kepada akhirat. Itu maknanya watawasau bil haq. Kita ingat mengingati dengan sesuatu kebenaran. Seterusnya, orang yang memberi nasihat kepada orang lain agar bersabar. Watawasau bil haq. Kemudian watawasau bis sabr. Dengan bersabar pula di atas kewajipan-kewajipan yang ditentukan oleh Allah dan menjauhi serta bersabar atas ketentuan takdir Allah. Maknanya perintah Allah yang kita nak buat tu perlu kepada sabar. Kalau tak sabar memang tak buat kan. Kalau nak semayang bukan senang. Ambil semayang. Terus nak ada kesabaran juga. Kita teliti di dalam ambil semayang, bukan ambil cincai-cincai. Kena teliti dalam ambil semayang. Nanti kalau air semayang tak sah, semayang juga tak sah. Kena teliti dalam ambil semayang. Kena sabar. Kena sabar tengok betul-betul. Masa semayang, masa ambil semayang pun janganlah sambil sembang, oi, ambil sak kain aku kat jemuk tu, hujan tu. Duduk ambil semayang ni, duduk basuh tangan, duduk basuh muka, kan? Mesti kita ada maknanya khusyuk kita di dalam masa kita ambil semayang. Sebab kita nak doa juga. Ya, bila kita basuh muka, ya Allah, kita minta supaya muka kita ni Allah jadikan putih, bersih, muka kita berseri. Kalau kita tak boleh apa yang harap tu tak apa, mana kita minta tu. Basuh tangan, ya Allah, bagilah aku terima catatan amalan daripada sebelah kanan, ya Allah, janganlah. Maaf, Kak yang keluar dulu ya. Ya. Apa dia? Ada apa tu? Itu dia. Maknanya kita mesti lakukan dengan sebaik-baiknya. Kena sabar. Itu sabar dari segi melakukan ketaatan kepada Allah. Nak taat juga, nak sabar juga. Begitu juga maknanya nak meninggalkan kemaksiatan. Perlukan juga kepada sabar. Sebab ini yang kena kuat sabar lagi. Sebab iblis tu dia memang ammaratun bisu. Nafsu tu, hawa nafsu tu memang dia tarik kita kepada keburukan. Jadi kita nak juga kesabaran dari segi itu. Jadi itulah dimaksudkan kita ingat mengingati dari segi kesabaran, sabar untuk menunaikan yang fardu, yang wajib, dan bersabar juga untuk meninggalkan maksiat. Selain daripada itu, sabar di dalam menghadapi musibah. Ini musibah banyak ni. Musibah lagi banyak nak datang. Kita tak tahu dunia akhir zaman ni, kita tak tahu. Kita dengar aja. Bila kita tengok satu perkara berlaku, jadi dalam macam Nabi cakap dalam hadis dia. Jadi apa? Pembunuhan di sana, pembunuhan di sini. Al-Haraj. Nabi kata akan berlaku Al-Haraj. Banyak pembunuhan di sana, pembunuhan di sini. Kita tengok kata-kata negeri, Satna. Ada orang kena tembak. Berapa puluh orang. Ada apa ni? Kerajaan yang zalim tu. Misalnya melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Pembunuhan sana, pembunuhan sini, macam-macam. Apa berlaku baru ni benda? Bakat Quran pula dah. Tak ada pasal-pasal dia bakat Quran kita. Adakah kita nak duduk senyap je? Walaupun kita dikata kalau boleh kita nak pergi lah, nak pergi nak lakukan kemungkaran itu, nak menghalang kemungkaran itu dengan kuasa. Kita tak ada kuasa. Tak ada kuasa ada kuasa lagi dengan hati kita ajalah. Hati kita memang tak rela dilakukan begitu terhadap Al-Quran kita. Kita kutuk, mana kita rasa sedih apa yang dilakukan oleh mereka. Di mana Sweden ni kan? Kita tengoklah nanti apa yang mereka lakukan kepada Al-Quran
yang Maha Suci tu. Tengoklah, Allah akan tunjukkan kuasa dia. Tengoklah, dalam masa tak lama lagi kita akan lihat apa yang berlaku pada mereka. Senang macam ni. Berikut IKEA lah, berikut Chanel lah. Yalah. Sebab dia orang kan, Sweden ke? IKEA tu Sweden ni kan? Kalau kita macam dulu kita buat, yang kita boycott Amerika kan, barang-barang dengan dia. Mana dengan apa maknanya apa kuasa yang ada pada kita buatlah untuk menunjukkan protes kita kepada perbuatan mereka kan. Okey. Habislah 4 tu makna semua manusia berada dalam kerugian melainkan 4 ni. Beriman, beramal soleh, ingat mengingati dengan perkara yang hak dan ingat mengingati supaya bersabar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sebab itu bila kita sembahyang, mana kita hayatilah, mana kita belajar apa hari ni. Sekurang-kurangnya kalau ingat begitu pun cukuplah. Ya, aku baca ayat apa hari ni, ayat tentang Allah kata semua manusia yang akan rugi melainkan 4 ni. Siapa? Orang beriman, amal soleh, orang yang ingat mengingati tentang kebenaran dan ingat mengingati supaya bersabar. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Okey? Cukup pada 11. Okey, kita lihat sikit pedoman hidup daripada ayat ini tadi. Di antaranya itulah kita lihat Allah memutuskan hukumannya dengan janji yang amat buruk. Justru Allah menjanjikan kerugian kepada semua manusia, melainkan mereka yang dikurniakan 4 perkara yang saya sebut tadi itulah. Maknanya jaga. Mana Allah memutuskan hukumannya dengan janji yang amat buruk. Mana janji buruklah kalau tak dapat melakukan 4 perkara yang disebutkan tadi itu, iaitu illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Maknanya kenyataan tu menunjukkan bahawa kejayaan terselamat dari kerugian di atas amat berkait rapat dengan sifat-sifat keimanan. Mana illal ladzina amanu tadi tu. Sementara iman pula mempunyai 6 ciri itulah. Kita beriman kepada Allah, kepada para rasul, malaikat, kitab, akhirat, qada semua tu. Baik yang datangnya daripada Allah. Manakala amal soleh pula ialah melaksanakan perkara-perkara wajib, menjauhkan perkara-perkara maksiat. Kita melaksanakan perkara wajib dan menjauhkan perkara maksiat dan melakukan kebaikan. Itulah tadi watawasau bil haq, memberi nasihat dengan perkara-perkara yang pasti dan menggesa supaya mentauhidkan Allah dan beramal dengan ajaran Al-Quran. Itulah di antara apa yang kita dapat di dalam surah wal asr tadi ya. Jadi insya-Allah kita akan sambung juga akan datang dengan surah Al-Humazah. Al-Humazah. Itu apa dia humazah? Apa makna humazah? Mengumpat, mencaci, mencela. Humazah, lumazah. Kita akan lihat di sana ada perbezaannya di antara humazah, lumazah. Apa makna humazah? Apa makna lumazah? Dia ada beza Dan apa dia janji Allah kepada orang yang melakukan sifat-sifat ini. Itulah dia akan dicampakkan di dalam khutamah. Okey. Ringkas daripada ni. Okey. Ada apa-apa dari sana kawan-kawan? Nak tambah ke nak
Datin Fat. Datuk ada, Datuk. Ada. Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Balik kepada kisah bakal Quran ni kan. Ini yang paling kita kata paling ini sekarang lah. Jadi Ya. kita kisah yang bakal Quran ni lah maknanya saya kata selagi yang boleh kita buatlah yang sekali termampu. Maknanya kita nak buat sebagainya. Tapi kalau kita kata boleh berdoa, kita ni disuruh berdoa baik-baik, kita kata berilah hidayah. Tapi dalam kes ini kita boleh tak doa hancurkan dia, balaslah dia dengan musibah. Kita boleh berdoa macam tu ke? Ataupun Boleh kita tidak akan Ustazah baca berilah hidayah begitu je pula. Ya ada. Tak boleh. Macam mana? Nabi pun biasa doa yang ni. Zikir kita tadi kan. Kunut nazilah tu doa Nabi kan? Dia doa hancurkan dia kan. Kita doa minta hancurkan dia. Sebab kita doa kebaikan. Dan kalau dah sampai teruk sangat, sambunglah dengan doa yang buruk. Nabi pun biasa doa. Contohnya macam Nabi Nuh. Tengok umat dia sampai dah teruk sangat. Macam-macam Baca juga. kunut nazilah tu Ustazah. Kunut nazilah tu. Kunut nazilah tu kan. Yalah. Kita baca tadi tu. Yalah. Maknanya kalau seluruh umat Islam doa macam tu, ya Allah. Ta'ala kan. InsyaAllah lah. Kan. Hmm. Lagi orang pergi depan Kaabah kan lagi tu. Berdoa. Haraplah. Sekarang ni dugaan sangat keras, sangat mengerikan. Orang kafir buat, kita kata dia tak ada ilmu ataupun dia tak beriman. Tapi kalau yang Islam tu buat, lagi kita susah. Sebab kita tak menghormati Quran kita tak menghormati ajaran kita tidak menghormati tuntutan Islam kita. Itu pasal kita dikotak-katikkan. Jadi kita kalau Islam hanya membangkang pada satu bahagian, tapi kita tidak membina Islam tu. Kita kan. Tak bina diri kita. Betul. Itu dia. Jadi macam itulah. Jadi orang tak menghormati kita langsung. Dari sini kita kena mempertahankan sebahagian, tapi kita tak bertindak holistik lah, keseluruhannya. Ini jadi kalau ikut negara-negara Islam seluruh dunia mesti sepakatlah Ustazah. Kan? Membantah. Kalau sebahagian negara Islam tak membantah, yang saya kecewa kerana negara-negara di Timur Tengah, Arab. Nabilah dia orang. Asia Tenggara saja yang kuat. Malaysia, Indonesia kuat, Thailand. Pakistan kan. Ni gitu kan. Kalau Siapa? Indonesia ke apa? Dia panggil tu. Dia panggil duta tu. Kita mungkin tak panggil pun duta dia. Dia jumpa kita. Kita pun nak panggil. Kita pun dah nak arrange, kita nak hantar. Okay. Kalau panggil pun lah. kan. Kita buat apa yang kita boleh kan. Menampuk iman. Dia yang sebenarnya dia yang tak bertamadun. Kita kalau kita fikir dia rasa dia bertamadun, tapi dia yang tak bertamadun sebab dia tidak mengetahui. Dia tidak mengetahui. Jadi dia tak bertamadun lah, dia tak mempelajari. Sebenarnya dia tahu, tapi hati dia bebal. Hati dia tu keras. Macam orang Yahudi dulu kan. Dia bukan tak tahu. Taurat tu untuk dia. Taurat tu untuk Bani Israel. Taurat tu untuk yang diturunkan kepada Nabi Musa tu. Tapi dia degil, hati dia keras. Itu sebahagian kata kita tak boleh ambil tindakan terhadap Injil. Sebab Injil tu pun kitab Allah. Kita tak boleh take revenge like that. Dia bakar Quran, kita bakar Injil. Tak boleh. Kita tak boleh buat macam tu. Memang kita tak buat. Kita tak nak buat macam tu. Tak, kalau saya ingat dulu yang terjadi kan Sweden ni. Pernah tak? Dulu Sweden pernah sekali dulu bakar juga. Saya tak ingat apa pengakhiran dia lah dulu tu.
Yang itulah gambar tu Datuk yang dia orang Betul sekali. viral balik tu, wanita Pakistan tu langgar apa yang membakar kereta dia tu. Itu ulangkan balik tu. Ulang balik itu bukan kejadian terbaru tau, yang wanita Pakistan melanggar orang yang membakar Quran tu, bukan orang yang membakar yang ini tau, yang dulu punya. Yang dulu lah. Yang dulu punya kan dia katakan tangan dia sekarang apa kan, tangan dia terbakar, tangan dia apa kan Terbakar kan. Okey. Ah. Itulah dia. Itulah kita sama-sama doa lah. Sama-sama juga doa untuk diri kita dan untuk supaya Allah kuatkan hati kita dengan tujuan untuk kita nak menambahkan ilmu, dan nak kena tambah ilmu, tambahkan amalan. Apabila faham, tambah amalan kita dari semasa ke semasa. Apa yang kita lakukan adalah akan bertambah baik, menambah baik daripada semasa ke semasa. InsyaAllah. Ya. Okay, kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma inna نستودعك يا الله ما علمتنا فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم يا الله، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا الله إلهنا يا فتاح يا عليم، إلهنا يا فتاح يا عليم. Wahai Allah yang maha membuka dan yang maha mengetahui. إلهنا يا فتاح يا عليم، افتح أبواب قلوبنا بنورك وارحمنا بطاعتك واحجبنا عن معصيتك وامنن علينا بمعرفتك. إلهنا يا الله يا فتاح يا عليم، أغننا بقدرتك عن قدرتنا، وبعلمك عن علمنا، وبإرادتك عن إرادتنا، وبصفاتك عن صفاتنا. فأنت صاحب المدد والفتوح، وأنت على كل شيء قدير. Wahai Tuhan kami, ya Allah, Tuhan yang maha membuka, yang maha mengetahui, ya Fattah, ya Alim. Bukakanlah pintu-pintu hati kami dengan gemerlapan cahayamu. Rahmatilah kami dengan ketaatan kepadamu. Lindungilah kami dari derhaka kepadamu, serta anugerahkan kami dengan ilmu ma'rifat. Tuhan kami, ilahana, ya Fattah, ya Alim. Jadikanlah kami cukup dengan kudratmu, bukan bergantung pada kudrat kami. Dengan ilmumu, bukan bergantung kepada ilmu kami. Dengan kehendakmu, bukan mengikut kehendak kami. Dengan sifatmu, bukan menghiasi diri kami dengan sifat kami. Engkaulah pemilik bantuan dan pemberi anugerah, dan Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustazah.